لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز ونشهد الرجيم قد قال لكم في رسول الله صدقة لمن كان يرجو الآخرة وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم زدوا إيمانكم قيل كيف بإيمانه يا رسول الله قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. Yang saya muliakan kursi tuan semua yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi pada malam ini di surau ini, jadi kita bermula pengajian kitab Sirah An-Nabawiyah. Atau apa itu maksud Sirah An-Nabawiyah? Mana perjalanan Nabi. Sirah mana perjalanan. Ia maksud perjalanan bukan jalan kaki. Ia maksud perjalanan hidup. Bukan jalan kaki, perjalanan hidup Nabi SAW beserta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itu Sirah An-Nabawiyah dan kehidupan baginda daripada baginda lahir sehinggalah akhir hayat baginda. Dan bila sebut sirah, permulaannya dia akan ceritakan tentang keturunan baginda macam mana ni. Dia bukan tu lahir lah, dia cerita-cerita dia. Jadi kitab yang sirah ni memang tebal lah kan. Kata-kata dalam 700,000 muka surat, tak tahu bila habis. Yang penting bukan habis, yang penting ilmu yang kita dapat. Dan sirah ni tujuan untuk kita mempelajari atau kita nak tahu. Kenapa? Kerana sirah ni untuk kita nak amal dan kehidupan kita. Untuk kita, sirah Nabi ni bukan kita nak dengar, kita suka-suka nak dengar atau kita seronok nak dengar. Tapi sebenarnya kita azam untuk amalkan, kami tiba dan kita amalkan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita. Itu ni Sirah An-Nabawiyah. Sirah An-Nabawiyah. Jadi untuk kita belajar sirah ni, sedikit kita tahu tentang kisah Nabi tu macam mana. Mungkin kita dah tahu kisah Nabi yang kita dah dengar cerita ustaz-ustaz, tapi kita nak cara detail macam mana dia mula, macam ketika zaman Arab Jahiliyah, macam mana Nabi SAW dilahirkan, macam manakah dakwah Nabi SAW yang pertama. Maka itu nanti dia akan cerita secara detail lah, kan? Secara detail. Jadi dia pergi Sirah An-Nabawiyah. Jadi tanpa buang masa kita tengok kitab ni. Okey. Yang pertama untuk kita kita kena faham Nabi SAW dilahirkan dari bangsa Arab kan. Dan kita kena mula-mula kita nak beritahu Nabi atau para Anbiya alaihi wassalam berjumlah 124,000. Itu kita kena faham angka 124,000. Kalau tanya semua ulama sepakat 124,000. Kalau para Rasul 313. Apa beza Nabi dengan Rasul? Apa beza Nabi dengan Rasul? Okeylah, Rasul semestinya Nabi. Rasul semestinya Nabi. Dan Nabi tak semestinya Rasul. Nabi tak semestinya Rasul. Tapi Rasul semestinya Nabi. Kena faham. Maksud dia apa? Maksud dia Nabi dia menerima wahyu daripada Allah Ta'ala perantara dengan Malaikat Jibril. Dan Malaikat Jibril yang penghantar wahyu pada seluruh para Anbiya. Tak kira Nabi atau Rasul. Dan Nabi dia beramal dengan diri dia sendiri. Itu nama Nabi. Dan Rasul dia adalah Nabi dan dia diutuskan untuk diamalkan bukan saja untuk diri sendiri, tapi untuk kemungkinan untuk keluarga dia saja, kemungkinan untuk orang kampung dia saja, dan mungkin bandar dia atau kaum dia atau satu negeri dan seterusnya seluruh dunia. Itu Nabi SAW. Dia itu pada untuk seluruh alam. Itu adalah Rasul. Jadi Rasul 311. Dan para Nabi yang wajib ketahui 25 itu adalah semua Rasul. Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW semua adalah Rasul. Semua adalah Rasul yang wajib. Mungkin kita sudah dengar nama Nabi Khidir, Nabi Daniel, Nabi Sif, kan, Luqman Hakim, Iskandar Zulkarnain. Mereka juga adalah para Nabi. Tapi mereka bukanlah Nabi-Nabi yang wajib kita ketahui. Yang wajib ketahui hanya 25 para Nabi dan Rasul. Jadi dalam sirah dan Nabi yang paling
diutuskan dengan skop yang paling besar ialah Nabi kita dulu besar Nabi Muhammad SAW. Itu dia punya umat ni untuk seluruh manusia. Dan diutuskan pada hingga ke akhir hayat, hingga akhir kiamat. Itu umat Nabi SAW. Kalau Nabi Musa AS diutuskan pada Bani Israel. Kalau Nabi Saleh diutuskan untuk kaum Samud. Nabi Hud daripada kaum Ad. Nabi Lut daripada kaum dia, mana satu kawasan. Nabi Syuaib daripada perkampungan Madian, itu penduduk Madian. Jadi bermacam-macam tempat lah kan Nabi-Nabi diutuskan. Dan kalau tanya kita kan, Nabi kaum yang mana yang paling banyak di antara Nabi-Nabi dan Rasul? Jawab lain tak bukan lah Bani Israel. Kalau tanya kita lah, dia jawab lah. Dia kata, tak tahu. Dia kata Bani Israel. Kenapa Bani Israel tak ada? Bani Israel. Kenapa Bani Israel ini? Saya dah buat satu research buat kajian. Kalau ikut 25 para Rasul tu, makna dalam lingkungan belasan Nabi. Bayangkan dalam 25 para Rasul, belasan mana? Bayangkan belasan ni belasan. Diutuskan hanya untuk Bani Israel saja. Bani Israel saja. Dan Nabi yang pertama sekali diutus pada Bani Israel adalah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS. Betul ke akhir. Dan keturunan Bani Israel daripada Nabi Yaqub AS. Dan keturunan Nabi SAW, Nabi kita daripada Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ismail AS. Kalau tanya kita keturunan Nabi Muhammad dari mana? Daripada Nabi Ibrahim. Walaupun Nabi Ibrahim bukan berbangsa Arab. Yang sebenarnya tuan-tuan, kalau tanya kita kan, Nabi masa Arab tu berapa orang? Tapi tak jawab. Kalau dia ada 4 orang je. Ini kalau tanya, jawapan mudah-mudah je. 4 orang. Nabi apa yang bermasa Arab? Nabi Adam? Tidak. Nabi masa Arab hanyalah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Hud diutuskan pada kaum Ad. Nabi Saleh kaum Samud. Dan Nabi Syuaib diutus pada penduduk Madian, Ashab Madian. Dan Nabi SAW, kita semua adalah umat Nabi SAW. Diutus untuk seluruh alam. Firman Allah Ta'ala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi aku utuskan dan aku utuskan kau wahai Muhammad, mereka itu rahmat sekalian alam. Maknanya dia rahmat sekalian alam untuk seluruh umat Nabi SAW. Jadi umat Nabi SAW ni keseluruhan kepada kaum. Kenapa Allah Ta'ala mengutuk, menghina Bani Israel? Kerana Bani Israel ini adalah kaum yang Allah beri banyak nikmat dan rahmat. Banyak Nabi-Nabi dihantar, Rasul-Rasul dihantar, tapi mereka sentiasa kufur nikmat. Dan mereka juga adalah golongan yang paling banyak bunuh Nabi. Siapakah Nabi yang terkorban di atas tangan mereka? Nabi Zakaria AS, Nabi Yahya AS, yang mereka telah bunuh. Ini yang Nabi yang kita wajib ketahui. Nabi yang kita tak wajib ketahui banyak yang dibunuh Bani Israel. Sebab tu Allah Ta'ala laknat Bani Israel. Kalau katakan Bani Israel itu siapa? Sekarang ni Bani Israel ada. Bani Israel itu adalah kaum Yahudi lah. Kita tak kata Yahudi keseluruhan semua jahat. Itu tak ada dekat situ. Ada orang Yahudi yang baik, ada Yahudi yang betul-betul dalam Islam. Tapi majoriti seperti itulah. Bila kita sebut bangsa Yahudi, kita tak boleh rasa benci orang lain. Dia sebut kita Yahudi ni sebenarnya dari perspektif Islam, bukan kita benci pada orangnya. Kita benci pada amalan dia. Jangan silap. Benci pada amalan. Amalan dia amalan dibunuh orang Islam, ditindas orang zalim Islam, rampas tanah Palestin. Nanti kita kena benci. Tapi kalau orang itu kita kena kisah sebab mereka ni tak ada iman amal. Dan mereka ni kalau mereka dia mahu lontar dalam neraka, siapa namanya? Nanti kita kesian di perspektif tu. Kalau kita benci orang, sebab orang ni kadang-kadang kalau Allah bagi dia, walaupun Yahudi, tetap dia akan dia orang berjaya di dunia akhirat. Sebab ada dalam para sahabat Nabi SAW, ada bangsa Yahudi yang jadi sahabat Nabi SAW. Kita tak ada. Jadi Yahudi itu, tapi dah Allah sebenarnya Yahudi sebagai satu bentuk majoriti lah. Kan? Yahudi ini adalah daripada pecahan daripada bangsa Bani Israel. Dan Bani Israel ini banyak terima dia adalah kaum yang dapat melihat kebesaran Allah. Kebesaran Allah dari yang tak wajib di luar asbab. Contohnya mereka dapat
makanan manna wassalwa. Tidak bisa salah. Manna salwa itu madu dan daging burung merpati. Dia langit direct. Bukan tanam-tanam, bukan masak-masak direct. Makan. Mereka dapat makan cuma. Tapi tak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kan? Dah bagi makan free pun tak syukur. Jemu lah si makan madu dengan daging merpati. Tukar lain pula. Jadi mereka pun Allah tarik ni mak. Kan? Tarik mak tu. Terpaksa mereka bercucuk tanam semula. Makan balik makanan dunia ni kan. Ni maknanya contoh lah kalau kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah kita kena awasi orang Yahudi. Kita kena Nabi SAW tidak mengatakan kita membenci, tapi kita berjaga-jaga. Mana kita orang Yahudi ni kita kena berhati-hati. Atau kita punya kita din orang Islam kita berhati-hati. Bukan maknanya kita kata benci, tidak. Berhati-hati. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala firman, "Walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan tidak reda kata engkau akan Yahudi dan Nasrani, mana engkau ni Nabi dan seluruh umat. Sehinggalah kamu semua tu Nabi, sahabat kita semua mengikut tunjuk mereka. Dia tak hidup mereka Yahudi. Bagi dia kata ni, kita tak ada buat kesalahan besar. Kita ni kita benci orang Yahudi, tapi kita ikut saja kehidupan itu lah. Kehidupan kita sayang. Kita orang yang benci, itu silap. Nabi SAW, dia tidak membenci orang Yahudi, tapi dia membenci amalan. Sebab tu, Nabi dan sahabat, mereka tidak mengamalkan kehidupan cara Yahudi dan Nasrani secara total. Tapi mereka sentiasa mendakwakan agama ini pada orang Yahudi. Tapi kita terbalik. Kita ni orang Yahudi, kita benci. Nak bunuh lah, nak ni lah, geramkan. Saya pun geram ni, dia geramkan. Tapi amalan kita ambil. Nah, orang Yahudi amalkan riba, kita pun amalkan riba. Yahudi amalkan kehidupan mewah, kita pun nak hidup mewah. Orang Yahudi tidak mengamalkan agama mereka dengan baik, kita pun agama kita, agama Islam, kita tak amalkan agama kita dengan baik. Kita tak Yahudi lah maksudnya. Bukan maksud kita masuk ikut Yahudi, kita keluar dari Islam, tidak. Kita masih agama Islam, tapi maksudnya kita hari ini tidak mengamalkan Islam yang sebenar. Itu dia panggil kita mengikut ajaran orang Yahudi dan Nasrani. Sebab tu kita ada sirah ni untuk kita bezakan kehidupan Nabi dan kehidupan Yahudi. Dan kita semua orang Islam, sekarang ni kita pun dah berumur, ada yang ni dah mau meningkatkan. Sebelum masa ini kita kena kurangkan kehidupan Yahudi kita dan kita masukkan kehidupan agama dalam kehidupan kita, agama Islam. Ini punya intro dia. Okey, ni kita mulakan kitab ni. Okey, mula-mula dia cerita pada hakikatnya Sirah Nabawiyah merupakan gambaran risalah misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari ibadah kepada hamba menuju ibadah kepada Allah. Semua para rasul, termasuk junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, tugas rasul ialah membawa manusia daripada bertuhankan manusia kepada bertuhankan Allah. Faham tak maksud bertuhan manusia itu? Atau bertuhankan harta, bertuhankan kerja. Tiga istilah, bertuhankan manusia, bertuhankan harta, bertuhankan kerja. Dia tak cakap, dia takkan cakap, aku mana bertuhankan kerja, aku tuhankan Allah. Memang kita boleh cakap macam tu, tapi hakikatnya tengok pada praktikal kita macam mana. Kalau kita bekerja, orang kata kita workaholic, gila kerja kan. Kita gila kerja, semayang kita tinggalkan, zakat kita tinggalkan, puasa kita tinggalkan, semua kita tinggalkan, atau kita lengah-lengahkan untuk kerjakan solat, itu kita panggil bertuhan kerja. Bagus sebab kita gila kerja. Tapi kalau kita bekerja betul-betul tapi semayang kita punctual, semayang kita tak semayang kan? Zakat kita bayar, puasa kita puasa, hubungan satu rahim kita jaga, itu dipanggil bertuhan kerja. Dua, kita bertuhankan manusia. Apa maksud bertuhankan manusia? Maksudnya kalau kita ada ketua, kita ada majikan, kita ada bos. Kalau bos arahan kita, itu perkara biasa. Majikan arahan kita perkara biasa. Tapi kalau bos kita, ketua kita arahkan perkara yang mungkar atau perkara yang salah kita buat, kita boleh bertuhankan manusia. Kita memang ada ketua majikan. Tapi kalau kita mula membuat perkara-perkara yang mana bertentangan dengan perintah Allah, dia kata dia perintah bos, dia perintah Tuhan. Kau tak boleh semayang. Saya nak semayang tak boleh, bos kata tak boleh. Itu memang kita bertuhankan manusia. Nampak kan? Mana kita bertuhankan manusia. Mana maksud bertuhankan manusia ialah kita
taat pada manusia tu, tapi kita langgar perintah Allah Ta'ala. Itu dia punya kebutuhan kepada manusia. Apa maksud bertuhankan harta? Maksud bertuhankan harta ialah kita cari harta tidak pernah cukup. Kita cari harta tak kira halal haram yang langgar. Kita rasa harta kita tambah dengan kita buat sistem riba. Kita mau buat sistem riba. Tak lah ini yang buat sistem riba. Kita pun yang negatif kita pun nak buat sistem riba. Ini tak betul lah. Kita bank dah buat sistem riba. Kita yang nak bagi pinjam kawan kita buat sistem riba. Yang aku bagi pinjam kau RM1,000, abang bayar kena bunga, satu lagi bulan lambat RM10. Kita terjebak dengan riba. Walaupun kita bukan banker, tapi kita pun beri ikut cara riba. Itu tak boleh. Bank tu bank lah kan. Nak macam mana? Tapi kita sekarang ni, jangan kita ikut macam pinjaman daripada bank. Kita buat cara telus. Ni RM1,000 dia nak bayar 2 bulan nak bayar. 2 bulan. Terima. Pasal hutang bukan perniagaan. Hutang bukan perniagaan. Kalau hutang secara peribadi, kalau bank tu dia punya fekah luas sikit lah, tu kita belajar lagi lah. Kenapa fekah tu dia kalau macam bank tu dia boleh minta macam lebih sikit. Itu dia punya hujah, dia punya syarah dia panjang. Jadi ni kan cerita fekah, ni cerita sirah. Dia nak tahu. Kita ambil yang basic je lah. Kalau kita hutang, kita bagi hutang kat orang, bukan satu keuntungan, tapi kita satu kemudahan. Macam kita, orang tu susah, dia bagi hutang. Bayar RM1,000, balik RM1,000 lah, tak bayar. Tetapi kalau orang tu bagi hadiah, sebab dia tunggu, dia tak minta, ni RM1,000 saya bagi hadiah kat cik RM50 atau RM100, itu kan riba, itu hadiah, itu lain. Kalau kita tak nak minta, dia bagi, sebab penangguhan hutang tu menyebabkan kita mungkin susah, tapi dia bayar balik, dia bayar sikit bonus, dia berikan RM100, itu kan riba. Itu dipanggil hadiah. Jadi kalau dia minta, contoh ni kau RM1,000 kau bayar macam RM1,100. Itu kalau minta tu nama riba. Walaupun kita draw sender pun tak boleh. Draw sender pun tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau kita draw sender, dia akan menyakitkan hati orang yang meminta. Sebab apa? Sebab hutang ni benda serius. Kalau itu main-main nak bayar lebih kan, jadi dia akan tersinggung hati orang tu kan? Jadi ini lah dipanggil apa? Bertuhankan harta. Okey, sama lagi. Gambaran Islam yang amat menawan dan sempurna itu tidak mungkin dapat dihadirkan kecuali setelah melakukan komparasi antara latar belakang Islam ini, Islam Nabawiyah dan implikasi. Berangkat dari sini kami merasa perlu membuka satu fasal yang bicara mengenai kaum-kaum Arab dan perkembangan sebelum Islam, serta tentang situasi dan keadaan saat Nabi Muhammad SAW sebelum diutus. Jadi surah Nabawiyah ni dan kitab ni panjang, 60 muka surat cerita pasal situasi atau kondisi atau posisi bangsa Arab zaman jahiliah macam mana. Sampai habis muka surat satu baru cerita pasal kelahiran punya panjang surah ni. Surah ni saya akan tengok lah, kalau saya skip lah. Panjang sangat, tapi yang basic lah kan. Okey. Jadi Nabi SAW, Nabi yang diutuskan dalam bangsa Arab. Maksud saya, memang di seluruh alam, tapi pada masa permulaan, maknanya dia dijadikan daripada permulaan dakwah daripada bangsa Arab. Okey, mula-mula dia kata posisi atau pada kedudukan bangsa Arab. Kata Arab, maksud Arabnya apa? Kata Arab tu makna menggambarkan perihal kaum yang duduk di padang pasir. Bangsa Arab ni dikaitkan dengan duduk di kawasan padang pasir, seperti Sahara. Bangsa Arab ni sebagai orang yang golongan manusia yang duduk dalam benua yang panas. Padang pasir, siapa pernah pergi Mekah, Madinah, mereka tahu panas macam mana. Suhu 40 Celsius tu kira perkara biasa. Ribut pasir tu perkara biasa, semua biasa. Kat Malaysia kita 38 Celsius pun dah menggelitik, panas kan, 38 Celsius. Kat Mekah lebih 40 Celsius tu kira biasa-biasa, lebih pada tu nanti 46, 47, sampai klimat 50 Celsius pun. Tu dekat Mekah Madinah lah. Kalau musim betul-betul panas bulan 6 kan. Jadi mana orang Arab ni dikaitkan dengan mereka ni adalah golongan manusia yang duduk di padang pasir, iaitu di tanah-tanah kering, kontang dan gersam yang tiada air dan tanaman padanya. Air pun kurang. Air kat padang pasir, kalau padang pasir dia ada air, tapi disebut oasis. Tengah tempat yang ada air. Di situ nanti dia akan buat kebun-kebun. Ada, tapi dia tak banyak, buat tertentu je. Sejak zaman dahulu, lafaz Arab ini ditujukan kepada Jazirah Arab. Maksud Jazirah sebenarnya Arab, di mana ia juga ditujukan kepada satu kaum yang menempati tanah tersebut.
Lalu mereka menjadikan ini sebagai tanah air mereka. Jadi tanah Arab ni ialah tempat ni sesuai dengan orang Arab. Allah Ta'ala ada hikmah, Allah Ta'ala bagi orang Arab duduk kawasan sini. Orang Melayu tak boleh, orang Melayu tak tahan. Orang Melayu, orang putih tak layak, memang tak ada Islam ni tak kuat duduk dekat padang pasir. Orang Arab boleh. Itu kelebihan orang Arab ni duduk dekat padang pasir. Okey, Jazirah Arab atau semenanjung Arab, macam mana perbatasannya? Ini perbatasan yang asal ya. Jazirah Arab dari arah barat. Ini permulaan dia punya border dia dari arah barat. Arah barat ni macam semenanjung Iraq, Kedah tu barat. Dia punya border dengan Lautan Merah dari semenanjung Gurun Sinai. Maknanya dia bukan Mesir. Dia punya border tu kalau kita tengok peta kan, dia tengah-tengah tu ada Gurun Sinai. Gurun Sinai tu lah Gurun Sinai. Gurun Sinai atau Gunung Sinai situ yang tempatnya Nabi Musa AS terima wahyu daripada Allah Ta'ala. Terima wahyu untuk dakwah Fir'aun. Itu Gunung Sinai. Kan? Kalau tuan-tuan yang peta, dia kan Saudi dengan Mesir, dia berpisah dengan Laut Merah sikit kecil. Jadi Gurun Sinai tu dia berada di sebelah sini. Ini Laut Merah dia sebelah sini. Tapi kalau ikutkan negara Gurun Sinai itu adalah hak milik negara Mesir punya lah. Ke daerah timur pula dia punya sepadan dengan negara Iraq. Maknanya negara Iraq tu border paling ujung. Bukan Iran bukan bangsa Arab, Iran bangsa Parsi. Jadi itu tanah Arab. Daerah selatan bawah Lautan Arab. Lautan Hindi, Lautan Arab. Daripada utara sampai ke negeri Syam. Syam ni negeri Syria. Syria. Jadi itu asal tanah semenanjung Arab. Maknanya Arab Saudi, atas dia Jordan, Syria, tu border dia. Sebelah kanan Iraq, sebelah kiri Gunung Sinai, bawah Oman, Yaman, di laut. Lepas tu dia tak ada apa-apa lagi dah. Maknanya kosong. Tu asal tanah Arab. Istilah penduduk Arab yang asal. Mesir belum lagi. Maksud sekarang ni Mesir, Algeria, Chad, Somalia semua negara Arab kan. Tapi nak cerita Arab asal dia dekat situ. Dan kaum Samud pun pendudukan dia juga di situ. Mesir nanti dulu. Mesir dia diutuskan kaum Bani Israel. Mesir ni start datang daripada Nabi Musa AS. Ini cerita Arab tu. Nabi Adam AS diturunkan di India, benua India. Jadi dia bertemu dengan Siti Hawa di Arafah, dekat tanah Arab juga. Walaupun mereka bukan bangsa Arab, tapi bertemu di tanah Arab. Jadi Arafah Arab ni ialah kalau tengok center negara Timur Tengah ni, actually bukan Timur Tengah, dia panggil Jazirah Arab, semenanjung Arab saja. Kalau Timur Tengah, sekarang Timur Tengah di luas. Semenanjung Arab ni, kalau kita tengok center dia kat Mekah Madinah tu betul-betul center dunia. Betul tak? Betul-betul center dunia ni dekat Mekah. Jadi dan center dunia kat Mekah, tapi center negeri dekat semenanjung Arab dan usulnya pada Arab, Arab Saudi. Terletak daripadanya perbezaan dengan petua-petua ini. Luasnya ialah 1000 batu persegi lah, hingga 1 juta persegi. Hingga 1.300.000 persegi. Jadi kawasan Jazirah Arab. Bukan Timur Tengah, Jazirah Arab saja. So jadi negara Arab tu apa? Yang kita Arab Saudi, Oman, UAE, Kuwait, Qatar, Lebanon, Syria, Jordan. Yang 9. Tu lagi tak tahu lah, 9. Kan? 9. Mesir belum, tak dikira negara Arab. Kalau sekarang kita dikata negara Arab kan. Jadi Iran bukan negara Arab. Iraq. Jadi antara 10 negeri itu dipanggil semenanjung Arab. Itu dipanggil. Di situlah dia kata Nabi SAW keturunan dikatakan Arab ni keturunan yang paling awal ialah Nabi Hud AS. Keturunan yang awal. Jazirah Arab memiliki peranan yang amat menentukan, mana yang amat strategik lah, kerana terletaknya geografi yang
cantik, yang strategik. Sedangkan kalau lihat daripada kondisi dalamannya, sebenarnya Arab hanya tinggi padang Sahara. Padang Sahara, gurun pasir dari seluruh sisinya. Kerana keadaan seperti inilah Jazirah Arab menjadi benteng yang kukuh, yang seakan tidak memperkenankan kekuatan asing untuk menjajah. Jadi bangsa Arab ni, dia adalah bangsa yang sebenarnya bangsa yang tahan asap. Dan buminya tu sebenarnya tidak ada, sebenarnya bumi Arab ni tidak meletakkan hasil yang begitu memberangsangkan lah. Jadi tanah Arab ni sebenarnya kalau kita tengok daripada segi pada zaman itu, Arab ni di dekat dengan negara yang kuasa besar pada masa itu, iaitu Rom dan Parsi. Sedangkan Rom dan Parsi itu dekat. Parsi itu Iran lah. Iran, Rom tu adalah Itali. Dibaratkan Rom tu adalah Itali. Itali dengan Iran, kalau dia dekat dengan Jazirah Arab, sebenarnya Arab. Dan mereka kuasa besar, macam kita kata sekarang ni kuasa Amerika dengan China kan. Dulu-dulu 80-an Amerika dengan Rusia, kita kata Amerika dengan Rusia. Tapi sekarang Rusia dah banyak pecah-pecah negeri dia. Sekarang ni China pula. Itu kuasa Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala takkan kuasa tu kat mana. Amerika boleh, China boleh, mana boleh. Dan kita ingat, tuan-tuan dimulakan oleh Allah Ta'ala, kita juga pernah menempuh zaman kegemilangan Islam, iaitu pemerintahan Osmaniyah, pemerintahan Islam pertama yang berbangsa Ajam Arab, yang mana berpaksi di Turki selama 500 tahun. Zaman tu kerajaan besar Osmaniyah lebih besar daripada kerajaan di Eropah sana. Kerajaan England, kerajaan Portugis, kerajaan Osmaniyah paling besar 500 tahun dan telah berakhir tahun 1922. Itu sejarah dia kan. Jadi kita juga pernah mengalami zaman kegemilangan Islam. Tapi sekarang ni Allah Ta'ala telah pinjamkan kerajaan pemerintahan besar ini pada negeri Amerika dan China. Walaupun ke Islam, benar betul Amerika dan China memang kuat segi tentera dari segi ekonomi. Dulu China ni komunis. Sehingga saya masih kanak-kanak tu 80-an dan tuan-tuan mungkin mengalami, China ni negeri yang kata yang tak ambil kuat. Dia buat hal sendiri je. Rakyat dah ramai 1 bilion. Dia buat hal sendiri. Dia tak bangkit lah. Sama yang kuasa dunia pada masa kuasa ekonomi dipegang oleh Amerika, Rusia dan Jepun lah. Masa Korea pun tak ada. Korea pun negara kokaknya, lebih mundur daripada Malaysia. Jadi zaman tu 80-an yang kuat betul Amerika, Rusia, keluar kuasa ekonomi Jepun. Itulah yang kita masa 80-an. Tapi bila tahun 2020 ni Allah ubah pula, Amerika masih kuat lagi. Tapi China pula kuat. Dan China ni boleh mengganggu-gugat Amerika kan. Sehingga ekonomi sekarang ni Amerika nak mengancam ekonomi China. Sebenarnya China ni tak perlu orang buat pun. Dia kuatkan ekonomi dia sendiri pun dah kuat. Pasal rakyat dia ramai. 1.3 bilion. Jadi China ni memang kuat sejarah dia. Dia satu negara yang tak pernah menjajah negara orang. Dia tak pernah jajah Thailand ke, jajah Mongolia ke, jajah Rusia, tak ada. Dia betul-betul kata kuat sejarah negeri China ni. Memang dia negara yang sendiri. Pasal negara dia besar, rakyat dia ramai, dia uruskan negara dia sendiri. Dia tak perlu jajah. Dia tak macam British. British memang dia jajah. Antara paling banyak menjajah negara orang kat dunia adalah British lah. Jadi dalam zaman dulu, pada zaman yang disebutkan tadi, adalah zaman Rom dan Parsi. Kuat. Rom Parsi itu macam Amerika dengan China lah. Memang hebat. Dia orang duduk dekat dengan Jazirah Arab, tapi mereka sedikit pun tidak keinginan untuk menakluk Arab. Kenapa? Sebab ni lah. Sebab tak ada hasil. Tanah pasir, kering kontang, tak ada hasil yang zaman tu minyak belum lagi. Minyak lambat. Minyak belum ada lagi. Sekarang ni memanglah dan minyak dia buatan, dulu tak ada minyak. Dia tak ada apa-apa yang istimewa dari tanah Arab ni. Jadi Rom dan Parsi mereka tidak berminat untuk menakluk dengan Arab. Dan juga pada masa itu akhlak orang Arab memang teruk lah. Tak macam teruk lagi. Saya kata orang Arab sekarang ni dah teruk kan, betul kan? Lagi teruk. Jadi memang tidak berminat langsung. Sama lagi. Oleh kerana itu kita biasa lihat Arab hidup bebas dan segala urusan sejak zaman dulu. Padahal mereka
berjiran dengan dua kerajaan yang besar. Dia tak sebut ini ruang Parsi, tapi ruang Parsi sebenarnya. Dan tidak mungkin dapat menghadang serangan mereka. Andai kata tidak binti pertahanan yang kukuh tersebut. Memang kalau ikutkan ruang Parsi nak attack, senang je, hancur negara Arab tu. Tapi tak ada apa, tak ada poin. Tak ada poin. Cuma Arabnya Allah Ta'ala beri kelebihan pada zaman tu memang pandai berniaga. Orang yang pandai berniaga, sampai sekarang orang pandai berniaga itu dia. Di fitrahnya pandai berniaga. Dia pandai berniaga memang pandai. Memang pandai. Sebab dia orang tak ada hasil. Dia tak ada hasil bumi, atau hasil mereka bumi mereka kurang, hanya kurma dan tanaman-tanaman yang sedikit. Jadi mereka ni, kemahiran mereka berniaga lah. Berhijrah, pergi ke negara Syam, berniaga kan. Hingga Nabi kita SAW pun sebelum dilantik Rasul pun berniaga juga. Sedangkan hubungan dengan dunia luar, sebenarnya Arab terletak negara benua yang sudah dikenal dalam dunia lama dan menyambung dengannya pada batas daratan dan lautan. Di sebelah barat lautnya merupakan pintu masuk benua Afrika, Mesir lah, Mesir dan semua negara Afrika. Arah timurnya merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa asing macam China, India, Turki. Demikian pula setiap benua lautnya bertemu dengan Semenanjung Arab. Setiap kapal dan batu laut berlayar akan bersandar di pangkalannya. Jadi pada zaman itu, pelabuhan yang paling besar ialah di kawasan ni, bawah Yaman. Yaman kan negara miskin tak? Dulu negara kaya. Semua Allah Ta'ala punya kuasa lah. Allah beri satu negara tu dulu kaya, sekarang miskin. Dulu negara tu miskin, sekarang negara kaya. Contohlah tuan-tuan, negara Korea lah kan. Dulu miskin, kalau 80-an, kata orang tak nak Korea. Kalau kata minyak Korea, kalau ada barang minyak Korea, barang dekade je. Kalau tengok berita zaman tu, Korea si bongkok tu habis. Bongkok naik gaji lah, buka berita zaman tu, siapa-siapa yang orang veteran tahu lah. Jadi Korea si bongkok, lapar, makan lapar, masih nak punya perasaan, kan? Teruk ekonomi. Tapi sekarang negara tu, masuk tanggung sanjung. Sepeda untuk anak dara kita tengok drama Korea. Mesti tengok je lah. Isteri saya pun tengok drama Korea. Macam mana kan? Best nak je. Best abang best lah. Berlarut-larut, kalau isteri tu ada larut-larut tengok. Episod-episod kita pun pening balik kan? Jadi tak kata apa. Dulu tak ada macam tu. Dulu kalau Jepun tu okey lah, 80-an Jepun maju. Tapi Korea ni macam sepi lah. Jadi sekarang ni tak boleh pisah. Makan makanan Korea pun masuk dalam budaya kita. Dan anak kita pun beli sama. Dia mana ni apa ni? Sedap. Tak sedap mana pun, tapi saja nak, orang kata nak mesti ada Korea nak hasil makanan Korea kan. Padahal makanan Korea tak sedap sangat. Kimchi ke apa ke. Kan sedap pun masam je, tapi saja nak perasan dia macam Korea. Makan je. Itu contoh lah. Itu juga dengan Yaman. Yaman dulu ni kaya. Yaman ni negara yang mana dulu ada kaum Sabak, itu kaum yang pandai bertani untuk tanam. Dan Yaman ni adalah tempatnya bersemayamnya kerajaan Nabi Sulaiman AS, kan? Dan tempatnya ada Balqis di situ. Dan Yaman ni memang terkenal dengan negara yang kaya. Tapi sekarang ni dia negara yang miskin lah. Itu semua daripada Allah Ta'ala. Dia boleh tarik balik nikmat kaya dan miskin. Jadi kita jangan pelik lah. Pelik. Kenapa dulu negara kaya miskin itu biasa? Bagi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala boleh buat. Mudah daripada Allah Ta'ala lakukan kan. Jadi satu hari nanti, mana tahu satu hari nanti kita hidup ni, umur kita dilanjutkan, kita Amerika dah jatuh. Amerika negara kaya kan, hebat. Tiba-tiba negara miskin. Mana tahu negara besar tapi negara miskin, mana tahu kan. Jadi Allah Ta'ala butuhkan negara yang kaya, hebat, gantikan pada Amerika. Jadi tak mustahil bagi Allah Ta'ala. Okey, kaum Arab. Ini sekarang kita tengok kaum Arab ni dia ada pecahan tiga. Para sejarawan membagi kaum Arab berdasarkan garis keturunan asal mereka tiga bahagian. Ini kita nak sebagai satu ilmiah atau satu pengetahuan. Pertama ialah Arab Ba'idah. Arab Ba'idah ni iaitu kaum Arab kuno yang sudah punah, maknanya dah pupus dan tidak mungkin ada lagi keturunan dia. Yang cukup tentang sejarah maknanya mereka ini, iaitu Arab yang dah pernah wujud tapi telah pupus. Maknanya kaum ni dah tak wujud lah.
Allah Ta'ala dah hancurkan. Maka dia tak ada macam kesinambungan masalah dah tak lagi. Dia tak ada keturunan tak lagi. Itu mereka ini ialah apa Arab nama seperti Ad, Samud, Sam, Judais, Imlaq dan lain. Dia banyak kaum, tapi yang paling popular apa? Ad dengan Samud. Betul tak? Kaum Ad, bangsa Arab, Pak Nabi Hud. Kaum Samud, bangsa Arab, Nabi Saleh. Tapi kaum ini telah dimusnahkan oleh Allah Ta'ala kerana mereka ingkar dengan ajaran Nabi mereka. Kaum Ad, tuan tahu apakah musibah yang Allah Ta'ala hantar kepada kaum Ad? Kaum Ad kuat ni. Kaum Ad, kalau kita pernah dengar ustaz-ustaz cerita kan, dia kuat. Kalau orang paling kuat dalam dunia ni lah. Dia orang kuat kat dunia ni kan, bawa kereta, bawa apa. Dia kereta tu dia boleh lerek kereta tu. Ataupun dia baringkan, bawa lori terlengit, atau kereta lengit dia pada steady ni. Itu orang kuat lah kan. Tapi kaum Ad dahsyat, kaum Ad ni, dia boleh cabut pokok lah. Satu tangan. Orang setan nampak orang kuat sekarang ni boleh cabut pokok, runtuh pokok. Balak kan, satu tangan. Kaum Ad boleh buat. Kaum Ad dia boleh cabut pokok yang sebesar kayu balak tu, satu tangan. Itu kuat sungguh. Kaum Ad ni memang kaum yang paling kuat. Tak ada kaum paling kuat sebelum dan sesudah. Tapi bila dia ingkar perintah Allah dan ingkar Nabi mereka tak menerima risalah Nabi mereka, terlebih Allah Ta'ala turunkan balik. Kan, balik apa? Angin yang kuat macam ribut. Kan, dia boleh berlagak dengan Nabi. Dia kata, turunkanlah. Kau nak cerita banyak. Turunkan mana azab yang kau cakap tu, Herod. Turunkan kami tak takut. Orang yang orang yang sombong lagi bongkar ni, Allah Ta'ala hantar angin ribut. Pelantik habis, hancur kaum Ad. Dengan rumah-rumah dengan dia punya habis tanaman semua hancur kan. Kaum Ad. Itu kaum Ad. Kaum Samud. Kaum Samud pula Allah Ta'ala telah bagi kamera arkitek. Dan tidak ada arkitek yang terbaik sampai sekarang ialah arkitek kaum Samud. Ulama beritahu sebenarnya kaum Samud banyak melahirkan arkitek rumah yang cantik-cantik, tapi telah pupus, tak nampak. Tapi kesan sekarang dekat tu lah, kat Jordan, Kota Petra. Kota Petra dia kat Jordan tu lah dapat hasil daripada nuklear kaum Samud sebenarnya. Itu sikit lah, itu pun dia nampak, macam mana dia orang tu buat bukit, buat ukiran cantik. Itu daripada kaum Samud lah punya kreativiti. Sebenarnya, sebelum banyak lagi tapi dah musnah. Kaum Samud sama dengan kes. Tak beriman pada Allah Ta'ala dan tidak beriman pada Nabi SAW. Maka telah diterima musibah yang mana suara malaikat menderit. Buat suara malaikat tu derit, Masya Allah, saya pecah hati tu. Macam kita sekarang tak semayang kan, ada bunyi macam mikrofon, tak telinga kan, bingit kan. Bingit Allah. Bila lah, kalau kadang saya imam kan, kadang silap teknik kan, mikrofon, tiba-tiba rasa kita jadi imam, pasal surah pendek lah, kena je lah. Bersisa kat makmum kan, sekarang banyak ambil. Itu bunyi dia pecah di tengah telinga, itu bunyi mikrofon kan. Pas sudut tak sudut. Supaya mikrofon tu dah macam mana, dah tak boleh stop mikrofon tu sebab dah semayang, mana boleh batalkan. Cuma cepat semayang. Lepas tu dengan Assalamualaikum, bila orang cepat tutup mikrofon. Itu baru suara mikrofon dah mengganggu kan. Ini suara malaikat menjerit ni, Masya Allah. Orang kata hati manusia pecah, rumah pecah, semua pecah. Hancur habis. Jadi kaum Ad dan kaum Samud contohlah telah dimusnah oleh Allah, maka kaum Arab itu telah pupus. Okey, saya kira tiga ni. Yang kedua adalah Arab Aribah. Yang nombor tiga kita sambung di depan. Arab Aribah ni apa? Iaitu kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ya'rub bin Yasjud bin Qatan atau disebut oleh Arab Qataniyah. Arab Aribah. Arab Aribah ni lah saya cakap tadi. Keterangan dari Nabi Hud, Nabi Saleh yang dah pupus tadi. Maknanya daripada situ yang terselamat, Nak cerita kaum Ad dengan Samud bukan yang terselamat. Yang terselamat itulah legasi dia disambung. Disambung. Maknanya beriman pada Nabi tersebut disambung. Tapi tak ramai. Jadi sekarang ni masih ada lagi keturunan kaum Nabi Hud dan Nabi Saleh.
Kaum Nabi siapa dia? Kaum apa? Keturunan daripada mereka. Tapi masalah bukan dari kaum mereka, daripada Nabi itu. Nabi SAW daripada Ibrahim dan Ismail. Terus keturunan je. Dah habis waktu Isyak. Jadi itulah sirah. Jadi bau sikit kan. Belum lagi. Jadi memang setengah jam tak cukup lah. Jadi insyaAllah tuan, kalau macam pun tak apa, kita sikit tu. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, apa yang sahaja daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita sambung pada minggu depan Sirah Nabawiyah. Jadi mudah Allah menyokong kita untuk kita jumpa lagi di minggu depan insyaAllah. Saya sudah dengan surat asli dan doa istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu was-salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi.